Okey, pertama sekali, tahniah sebab baru saja tamat pengajian. Tapi, cabaran sebenar baru nak mula kan? Macam mana nak bina kerjaya dalam dunia yang jujurnya makin dikuasai oleh AI atau kecerdasan buatan? Jadi, persoalannya, macam mana kita nak berjaya? Soalan ni. Kalau anda graduan baru, saya yakin soalan ni mesti berlega-lega dalam kepala kan? Kadang-kadang sampai tak boleh tidur malam. Ijazah aku ni relevan lagi ke? Nanti aku kena lawan dengan robot ke untuk dapat kerja pertama? Jom kita jujur. Rasa risau tu memang betul dan ada asasnya. Dan ia bukan main-main tau. Tengok nombor ni. Ini bukan sekadar perasaan. Data tunjukkan ada penurunan sebanyak 35%. Banyak tu. Dalam iklan kerja untuk entry level antara Januari 2023 hingga Januari 2024. Apa maknanya? Maknanya, syarikat-syarikat dah mula guna otomasi untuk kerja-kerja asas. Dan ya, ini memang beri kesan terus pada graduan macam anda. Jadi, apa kita nak buat ni? Selalunya orang akan cakap, pergilah belajar coding atau jadi pakar AI lah. Tapi, apa kata kalau saya beritahu anda, nasihat daripada seorang CEO syarikat teknologi gergasi langsung tak macam tu. CEO Airbnb, Brian Chesky, ada pandangan yang agak mengejutkan. Ni dia kata-kata dari dia. Orang patut belajar apa yang mereka minat dan bangunkan kemahiran yang mereka akan sentiasa perlukan. Maksudnya apa? Senang je. Falsafah Chomsky ni mudah. Janganlah kita kalut kejar trend teknologi yang sentiasa berubah. Sebaliknya, fokus pada kemahiran yang tak lapuk di zaman. Kemahiran yang AI tak boleh tiru sebab ia kemahiran kita sebagai manusia. Okey, jadi apa sebenarnya kemahiran abadi ini? Menurut Chesky, aset paling besar anda bukanlah kemahiran teknikal semata-mata, tapi kualiti unik yang ada pada anda sebagai seorang insan. Jom kita tengok 4 kemahiran utama yang dia maksudkan. Ini dia 4 senjata utama kita. Pertama, kebolehan selesaikan masalah. Kedua, kepimpinan. Ketiga, pemikiran kritis. Dan keempat, komunikasi yang jelas. Dan jangan panggil ini soft skills tau. Ini adalah power skills. Kemahiran berkuasa yang tak akan lapuk. Cuba kita bayangkan, industri pelancongan kat Malaysia. AI memang boleh tolong cadangkan hotel. Tapi, boleh ke AI reka satu pengalaman percutian yang betul-betul unik? Atau tenangkan pelanggan yang tengah marah dengan penuh empati? Tak boleh kan? Itulah kerja manusia. Bila sebut pasal kepimpinan pula, Chesky tak masukkan kita kena jadi seorang yang hebat berkarisma atas pentas. Tak. Bagi dia, pemimpin yang baik itu praktikal je. Dia boleh berkomunikasi dengan jelas, dia tahu apa matlamat dia dan kerja dia sangat teratur. Ini semua benda yang anda boleh mula praktikkan sekarang juga. Tak kiralah masa buat projek kumpulan ke atau anjurkan apa-apa acara ke universiti. Okey, sekarang jom kita betulkan sikit cara kita pandang AI ni. Daripada nampak dia macam musuh yang nak rampas kerja kita, Chesky ajak kita untuk lihat AI ni sebagai pembantu peribadi yang sangat berkuasa. Satu alat yang kita boleh gunakan. Chesky pun mengaku, dan kita kena jujur, ya, memang betul. AI boleh buat kerja-kerja yang selalunya budak intern atau graduan baru buat. Contohnya macam ringkaskan dokumen, draft email, analisis data yang ringkas, semua tu AI boleh buat. Tapi, dan ini tapi yang paling besar, AI perlu diberitahu nak buat apa. Dia tak ada strategi sendiri. Dia tak ada idea original. Bayangkan AI ni macam enjin kereta Ferrari yang paling power, tapi tak ada pemandu. Dia perlukan arahan manusia. Dia perlukan anda dengan pemikiran kritis anda untuk tanya soalan yang betul dan bagi dia tujuan. Di situlah nilai sebenar anda. Petikan daripada Chesky ni memang kena sangat dengan situasi AI sekarang. Orang selalu terlebih anggar apa yang mereka boleh buat dalam setahun dan terkurang anggar apa yang boleh jadi dalam 10 tahun. Maksudnya, kita sekarang ni mungkin terlalu panik dengan perubahan segera, tapi kita tak nampak lagi perubahan besar yang akan datang nanti. Jadi, kalau kita tengok dalam tempoh 2 ke 3 tahun ni, hype dan panik pasal AI itu mungkin lagi besar daripada perubahan sebenar dalam hidup kita. Tapi, dalam masa 10 tahun, jangan salah sangka, impak dia akan betul-betul mengubah cara kita hidup. Jadi, persediaan kita sekarang ni kenalah untuk larian maraton, bukan lari pecut. Saya suka sangat analogi ni. Chesky tengok AI ni bukan sebagai destinasi akhir, bukan tempat di mana kita habiskan masa dalam dunia maya. Sebaliknya, dia nampak AI ni macam sebuah stesen transit. Satu alat yang jadi jambatan, yang tolong kita merancang, menyusun dan akhirnya bawa kita keluar untuk alami dunia sebenar dengan lebih baik. Dan ini membawa kita kepada idea dia yang paling besar sekali. Semakin digital dunia kita, semakin bernilai pengalaman di dunia sebenar. Inilah pertarungan yang Chesky buat dengan syarikat dia, Airbnb, dan inilah pertaruhan yang dia sarankan untuk anda buat dalam kerjaya anda. Cuba fikir macam ni.
Bila semua kerja-kerja rutin dah dibuat oleh AI, kemahiran insani yang tulen, ia akan jadi macam satu barang mewah. Balik kepada contoh industri pelancongan Malaysia tadi, AI memang boleh tolong tempah tiket kapal terbang. Tapi boleh ke AI gantikan layanan mesra, senyuman ikhlas atau hubungan peribadi yang buat pelancong rasa betul-betul diterima? Tak boleh kan? Sebab itulah, nilai kemahiran macam empati, kepimpinan dan hubungan sesama manusia akan melambung tinggi. Dan inilah intipati segalanya. Secanggih mana pun AI, ia tidak sehebat hubungan sesama manusia di dunia sebenar. Pada penghujung hari, teknologi sepatutnya dicipta untuk berkhidmat kepada kita, bukan sebaliknya. Keajaiban sebenar dalam hidup ni bukan datang dari algoritma yang kompleks, tapi dari pengalaman yang kita kongsi bersama, dari hati ke hati. Itulah benda yang manusia akan sentiasa cari sampai bila-bila. Jadi, untuk penutup, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ini. Dalam dunia yang penuh dengan jawapan buatan dari AI, apakah soalan unik yang hanya anda sebagai seorang manusia boleh tanya? Persoalan sebenar bukan lagi macam mana nak lawan AI, tapi apakah sumbangan unik yang hanya saya boleh bagi? Apakah kreativiti, empati dan sifat ingin tahu yang boleh saya bawa ke meja? Jawapan kepada soalan itulah kunci untuk anda bukan setakat hidup, tapi berkembang maju dalam zaman AI ini.